rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan kuliah pada pagi ini dengan memahami maksud ayat 128 surah Al-An'am yang telah saya bacakan tadi. Ayat tersebut bermaksud pada hari dikumpulkan semua manusia, jin dan syaitan di padang mahsyar. Ini cerita keadaan dan suasana manusia dan juga syaitan dan jin di padang mahsyar ketika menghadapi perbicaraan dihakimkan oleh Allah SWT. Pada hari dikumpulkan semua jin dan manusia juga syaitan di padang mahsyar. Ketika itu Allah berfirman, wahai golongan syaitan, kamu telah menyesatkan ramai manusia. Qad istaksartu minal insi. Jadi fakta yang pertama, syaitan telah berjaya menyesatkan majoriti manusia. Mungkin termasuk juga kita, kemungkinan besar. Sebab itu kita pahami ayat ini. Kamu telah menyesatkan ramai manusia. Qad istaksartu minal insi. Ketika itulah manusia yang telah tertipu diperdaya oleh syaitan dengan berbagai cara. Qala awliya'umul minal insi. Maka berkatalah manusia yang menjadi rakan kongsi syaitan-syaitan yang tersebut, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajalta lana. Ya Rabb, ya Allah, ya Rabbuna, memang betul di dunia dulu kami tolong menolong, bantu membantu. Daripada tolong menolong, bantu membantu antara kami dengan golongan syaitan ini, kami masing-masing dapat manfaat, dapat kebaikan. Kami sebagai manusia yang ditolong oleh jin dapat banyak kebaikan, begitu juga jin dan syaitan juga dapat banyak kebaikan. Istamta'a ba'duna bi ba'din. Tetapi Allah dalam keadaan itu tiba-tiba ajal yang kau tetapkan sampai. Qad balagna ajalana alladhi ajaltana. Maka Allah Ta'ala berfirman, qala an-naru maswaakum khalidina fiha. Kalau begitu, wahai jin dan manusia, tempat kamu adalah di neraka. Allah dah beritahu siapa yang bersekongkol dengan syaitan, tolong menolong, bantu membantu, tempatnya di neraka. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki, Allah rahmati, barulah dikeluarkan daripada neraka. Apakah sebabnya orang-orang Islam boleh tolong menolong, bantu dengan golongan syaitan, sedangkan syaitan itu adalah musuh kita? Di negara ini, dalam konteks umat Islam di negara kita, juga umat Islam di Asia Tenggara, sebelum datuk nenek kita masuk Islam, kira-kira 700 tahun dahulu, mereka semua mengikut agama yang bukan Islam, kerana Islam belum sampai, belum ada lagi, terutamanya agama Hindu, agama Allah dan agama animism.
yang menyembah roh-roh, menyembah apa-apa objek yang mereka fikir hebat. Jadi dalam agama-agama tersebut banyak amalan-amalan yang memang didalangi oleh syaitan. Berbagai amalan semuanya didalangi oleh syaitan. Karena agama yang bukan Islam itu memang agama syaitan. Apabila Islam sampai ke Asia Tenggara, datuk nenek kita mula memeluk Islam. Tidaklah semua amalan-amalan yang salah. Amalan-amalan yang menggunakan hikmat jin dan syaitan tidaklah mereka tinggalkan serta-merta. Tetap mereka lakukan. Mereka dengan agama Islam yang baru dapat satu idea. Amalan-amalan yang lama itu mereka cuba Islamkan. Jadi percubaan dan kegiatan datuk nenek kita mengislamkan amalan-amalan mereka sebelum Islam ini diistilahkan Islamisasi, proses Islamisasi. Jadi banyak aspek-aspek kehidupan datuk nenek kita yang mereka amalkan di zaman mereka beragama yang bukan Islam, agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya, mereka Islamkan. Kononnya mereka Islamkan. Dengan cara apa? Kalau mereka pawang, maka mentera-mentera yang diguna semasa mengobat orang ditukar dengan ayat-ayat Quran. Bila jampi serapah ditukar dengan ayat Quran, itulah proses Islamisasi amalan perpemohan. Dan mereka yakin sudah jadi amalan Islam. Mereka juga bila terlibat dengan perpemohan, terlibat juga dengan amalan tangkal azimat. Macam-macam benda yang dijadikan tangkal azimat. 1001 macam. Dan tangkal azimat ini bukan hanya yang diikat pada tubuh badan, tapi yang dibuat di keliling rumah, ya, di kandang apa itu binatang ternakan, di kebun. Jadi amalan-amalan ini sesudah mereka Islam, mereka cuba jadikan amalan Islam. Ditukarlah tulisan-tulisan untuk tanggal azimat itu daripada perkataan-perkataan bahasa Sanskrit ke, bahasa Melayu ke atau sebagainya, ditukar dengan ayat-ayat Quran. Bila mereka menggunakan ayat-ayat Quran, mereka sangka sudah berjaya mengislamkan amalan-amalannya. Begitu juga dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Misalnya seni bela diri. Seni bela diri ini mewujud di kalangan semua bangsa di seluruh dunia, timur dan barat. Datuk nenek kita juga tidak terlepas daripada budaya seni bela diri. Sememangnya seni bela diri semasa sebelum Islam menggunakan, ya, mentera-mentera yang dipelajari semasa mereka beragama Hindu ke Buddha ke ataupun animism. Bila datang Islam, mereka tukar dengan bacaan ayat-ayat Quran.
Ini dikatakan proses Islamisasi. Proses Islamisasi ini, tuan-tuan, mereka menyangka boleh benar-benar berjaya, benar-benar mengislamkan apa yang bukan Islam itu. Tapi sebenarnya kalau kita buat penyelidikan yang terperinci, sangkaan mereka bahawa mereka telah berjaya mengislamkan amalan kafir ini sebenarnya menjadi sebaliknya. Amalan-amalan yang bukan Islam itu tak akan jadi amalan Islam. Lebih berat lagi, mereka telah tertipu. Bukan saja mereka tertipu, anak cucu mereka yang mereka tinggalkan juga tertipu. Kerana mereka menyangka, anak cucu menyangka amalan yang diwariskan oleh datuk nenek menggunakan bacaan-bacaan ayat Quran dan doa itu adalah amalan yang dibenarkan, tidak berlawanan dengan Quran dan hadis, tidak berlawanan dengan akidah dan syariah. Jadi mereka tertipu, anak cucu mereka tertipu. Sampailah satu masa ada orang yang menyadarkan, barulah mereka dapat terlepas daripada perkara-perkara tersebut. Jadi tuan-tuan, oleh kerana mereka tertipu dengan apa yang dinamakan Islamisasi, bila mereka ini besok mati di akhirat, di padang mahsyar mereka dibicarakan. Itulah cerita ringkasnya di dalam ayat 128 surah Al-An'am. Berkatalah manusia yang menjadi kongsi syaitan-syaitan itu, ya Allah, memang benar kami hidup di dunia dulu, tolong menolong, bantu membantu kami antara satu sama lain, dapat banyak manfaat, dapat banyak kebaikan. Tapi dalam keadaan begitu, tiba-tiba kami mati tanpa bertobat. Allah berfirman, an-naru maswaakum khalidina fiha abada. Jadi kita cuba tengok tuan-tuan, satu contoh dalam kaedah masyarakat sebelum Islam buat rumah. Biasanya masyarakat sebelum Islam buat rumah, mereka yang beragama Hindu ke, beragama Buddha ke, atau beragama Animism, mereka akan yang pertama puja tapak rumah itu. Bila dilakukan pemujaan, berarti itu ada peranan syaitan untuk menyampurnakan pemujaan tanah atau kawasan rumah yang nak didirikan rumah. Maka disyaratkan oleh syaitan yang membantu, mestilah ditanam di kawasan rumah itu dengan benda-benda yang dikehendaki. Katalah 3 biji batu hitam, ya, atau apa-apa saja yang telah diperintahkan oleh syaitan. Maka apa yang dikehendaki oleh syaitan itu dibuat, barulah dibangunkan rumah. Jadi kononnya batu hitam yang ditanam di kawasan bangunan rumah itu, itulah penjaga rumah, pagar rumah. Memang mengikut pengalaman mereka banyak baiknya. Antaranya apa? Bila ada orang-orang jahat waktu malam
nak datang pecah rumah, nak mencuri, nak merompak, ya, mereka nampak laut, mereka nampak sungai, mereka nampak itu, nampak ini. Jadi perompak, orang-orang jahat tak berani. Lalu bila sampai zaman Islam, batu hitam ni tak diguna. Digunalah ayat-ayat Quran, tapi masih berlatarkan jin dan syaitan. Ayat-ayat Quran ni oleh kerana mulia tak ditanam, ditulis elok-elok di atas kain hitam atau kain putih, berlapis-lapis, diletakkan dekat tutup tiang. Tutup tiang ni lah hujung tiang, nanti ada apa itu yang dinamakan apa? Tutup tiang. Sebab itulah kalau kita tengok rumah-rumah lama, kita temui ada kain merah, ada kain putih, dan kain kuning dan sebagainya. Kadang-kadang 3 warna. Ini adalah sebahagian kecil daripada mengislamkan mengislamkan amalan kafir. Mereka menyangka telah berjaya menukar, mengislamkan amalan, satu amalan yang menyekutukan Allah kepada satu amalan Islam yang diridhai oleh Allah. Mereka yakin begitu kerana yang melakukan itu ustaz, bukan orang biasa, bukan orang yang tak tahu agama, ustaz, orang alim, bacaannya Quran, yang ditulis ayat Quran, tapi masih berlatar belakangkan jin dan syaitan. Pada tahun 2011 saya dipanggil oleh Jabatan Agama Islam Kelantan untuk memberi penjelasan dalam satu seminar mengenai tangkal azimat. Sesudah tamat seminar itu, seorang ustaz yang memegang pengarah bahagian masjid dan surau di seluruh Kelantan, saya masih ingat namanya Ustaz Ismail, tapi dah lama, dah 11 tahun. Ustaz Ismail ni memberitahu saya masalah tangkal azimat di Kelantan ialah yang membuat tangkal azimat ini tuan-tuan guru pondok yang memang dipercayai oleh orang ramai. Jadi tangkal azimat di sana bukan dibuat oleh orang, bukan sebarang orang, guru-guru pondok. Kerana jawatan yang berkaitan dengan apa masjid dan surau, tentulah saya yakin perkara itu betul. Di mana-mana pun di Malaysia ni, di Indonesia, yang buat tangkal azimat daripada ayat Quran juga orang-orang alim. Alasan mereka sangat rapuh. Alasan mereka ialah di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar pernah menulis ayat tertentu di satu bahan, di atas satu bahan, lalu apa yang ditulis itu digantung di leher seorang budak. Jadi cerita ini menjadi alasan bahawa Sayyidina Umar pun buat tangkal daripada ayat Quran digantung pada leher seorang budak. Tapi sebenarnya dalam banyak kitab alasan ini dibantah oleh para ulama. Bantahan ulama menegaskan Sayyidina Umar sebagai seorang khalifah tidak wajar dikaitkan dengan amalan buat tangkal azimat daripada Quran. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, menggantung ayat Quran yang ditulis digantung daripada leher budak,
bertujuan supaya budak itu mudah selalu baca dan segera hafal. Kerana budak ini sangat lembab, IQ-nya sangat lembab, hafal satu-satu ayat sangat susah. Jadi ditulis digantung, selalu ditengok. Kerana itulah Sayyidina Umar buat. Jadi tidak munasabah kalau Sayyidina Umar itu jadi ketua buat azimat daripada ayat Quran. Itulah jawapannya. Jadi macam mana pun ayat-ayat Quran ini tidak boleh dibuat tangkal azimat dengan maksud supaya kita dapat barakah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila ayat Quran itu ditulis, dibuat tangkal dengan sendiri, orang yang mengantung tangkal daripada ayat Quran ini menganggap azimat ayat Quran ini ada manfaatnya. Lalu timbullah fatwa dalam setengah kitab, kalau pakai tangkal azimat apapun, ayat Quran ke bukan ayat Quran, apa juga tangkal azimat, asal jangan diiktikadkan tangkal azimat itu memberi bekas, maka harus. Inilah pegangan sebahagian ulama di Malaysia. Maknanya kalau kita diberi orang tangkal azimat daripada ayat Quran, kita pakai, atau tangkal azimat biasa kita pakai, kita tidak iktikadkan tangkal itu memberi bekas, maka harus. Wujud ke di dalam dunia ini orang pakai tangkal, dia tak iktikad memberi bekas. Wujud ke? Pelik dia pakai tangkal azimat hari-hari, dia tidak iktikad ada faedahnya. Dia pakai itu kerana dia rasa ada faedahnya, maka dia pakai. Kalau dia rasa tak ada faedahnya, buat apa pakai? Saya fikir memang susah kita nak temui seorang Islam pakai tangkal azimat, dia tak iktikadkan ada kebaikannya. Saya tak pernah jumpa lah. Tak tahulah tuan-tuan kalau jumpa orang selalu pakai tangkal, dia kata ini pakai-pakai saja, suka-suka saja, tak munasabah. Tapi bila satu hari tangkalnya tertinggal, dia tak senang hati, terpaksa dia balik. Perkara ini tuan-tuan sudah dibahaskan, sudah diseminakan. Di Malaysia sudah diseminakan. Jabatan Agama Islam Selangor pun telah buat satu seminar khas mengenai tangkal azimat ini. Yang menulis kertas kerja, tak salah saya, Dr. Zulkifli Muhammad semasa dia belum menjawat jawatan mufti. Dalam kertas kerja dia itu, tangkal azimat haram, syirik, berdalilkan kepada hadis Nabi, man alaqa faqad asyraka. Siapa pakai tangkal, sesungguhnya dia telah menyentuhkan Allah. Siapa menyentuhkan Allah, dia masuk neraka. Kecuali, kata beliau, tangkal azimat yang dibuat daripada ayat Quran. Lalu didalilkan tadilah Sayyidina Umar, ia menggantungkan ayat di leher seorang budak. Lalu bangunlah seorang dua ulama membantah. Saya tidak setuju. Kalau ayat Quran itu dibuat tangkal azimat lalu kita katakan harus. Saya mengatakan tetap haram. Jadi ada 2-3 orang bangun menegaskan haramnya ayat-ayat Quran dibuat azimat. Kerana ada juga maksud, ya, ayat-ayat Quran itu memberi faedah, ya, boleh menjauhkan mudarat, mendatangkan manfaat. Lalu akhirnya sesudah berbincang, penulis kertas kerja Dr. Zulkifli Muhammad
diakur. Tak apalah, perkara ni saya tarik balik. Kita buat resolusi bahawa ayat-ayat Quran juga tidak boleh dijadikan tangkal azimat di dalam amalan, tuan-tuan. Membuktikan dalam amalan masyarakat kita, mereka yang menggunakan tangkal azimat daripada ayat Quran membuktikan tetap haram. Kenapa? Kerana selama saya membuka khidmat merawat pesakit-pesakit berbagai jenis penyakit, terutamanya penyakit yang disebabkan oleh jin dan syaitan seperti sihir ataupun mereka yang terlibat dengan amalan-amalan salah. Ada di antara pesakit itu sudah menderita dengan penyakit yang diderita bertahun-tahun, sudah berubat keliling negeri kita ni, dari Kelantan sampai ke Johor. Dengan siapa saja boleh ngobat, dia akan bertemu. Akhirnya sampai ke saya ubatkan beberapa kali pun tidak boleh sembuh. Sembuh sehari dua, sakit lagi. Akhir sekali, rupa-rupanya dia ada menyimpan sekeping tembaga nipis sebesar handphone kita itu, lebar 4 inci, panjang dalam 6 atau 8 inci, bertulis dengan ayat kursi dan ayat-ayat yang lain. Yang membuatnya, bila saya tanya pemilik pesakit itu, dia kata ustaz. Dan ustaz tu saya kenal. Ya. Jadi apabila kepingan tembaga yang bertulis ayat Quran yang jadikan azimat, yang mereka kata ni bukan azimat, ini takwis. Ya. Bila saya rendam dalam air, yang saya masukkan garam, ya, air limau dan cuka, tiba-tiba pesakit ini dia jatuh tak sedar. Lalu saya boleh berdialog dengan jin di dalam. Saya tanya, sekarang macam mana kau boleh keluar? Boleh. Kerana rumah saya ustaz dah binasakan. Lalu jin ni sekejap je dia keluar. Makcik itu pun sedar. Dia pun komen lah, tak sangka yang buat ini bagi pada saya, ini makcik bukan azimat, bukan tangkal, tapi ini adalah ayat Quran. Ini takwis, diharuskan dalam agama. Ini wafa, macam-macam lah nama. Tapi ternyata dalam amalan masyarakat kita, ayat Quran yang ditulis jadikan tangkal azimat masih tetap didalangi oleh jin dan syaitan. Dan kisah seperti ini bukan hanya seorang, boleh katakan beratus-ratus orang. Jadi keyakinan saya, ayat-ayat Quran tidak boleh dijadikan tangkal azimat, walaupun kita dengan niat nak dapat apa kelebihannya ataupun apa yang dinamakan keberkatan ayat Quran, masih juga tidak boleh. Apatah lagi kalau tangkal azimat yang dibuat daripada ayat Quran ini disimpan sampai dia mati. Sampai dia mati. Ini bagaimana, tuan-tuan? Rasulullah bersabda, man alaka faqad asyraka. Siapa pakai tangkal, sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah. Kan cerah. Tidak ada apa-apa lagi. Siapa pakai tangkal, dia menyekutukan Allah. Sampai dia mati, tangkal ada. Jadi kita berbalik semula dan kita tutup kuliah kita, ya.
Islamisasi amalan kafir untuk menjadi amalan Islam ini sebenarnya tidak boleh. Ada perkara-perkara kafir ni boleh diislamkan, ada juga ya, tapi terlalu kecil lah. Tengoklah bidang, katalah macam pesen pakaian, pesen pakaian, pesen pakaian. Kita ambil pesen pakaian orang kafir tak apa. Katalah pakai apa tu, baju apa, blazer itu memang daripada barat, kita pakai tak apa lah. Tapi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Kemudian apa yang saya sebut tadi ya, di dalam masyarakat sebelum Islam, memang masyarakat di Asia Tenggara ini dipenuhi dengan apa? Dengan bomo dan pawang. Malahan bomo dan pawang ini memainkan peranan penting di istana, di rumah orang-orang kaya, rumah orang besar, penghulu, ketua. Jadi bila datang Islam ya, mereka tukar dengan bacaan-bacaan ayat Quran. Banyak kaedah-kaedah rawatan yang memang kaedah perbomohan ditukar dengan bacaan-bacaan ayat Quran, lalu dianggap itu rawatan Islam. Katalah penyakit apa ni, kaedah merawat penyakit santau. Di kalangan pawang-pawang Jawa terkenal. Siapa yang mendakwa dirinya kena santau, biasanya dia bercerita mutah darah. Jadi apabila berjumpa pawang akan pukul-pukul dengan daun nangka, ranting nangka yang ada daun yang segar baru diambil. Lalu di bawah orang tersebut, pesakit tersebut, dia lapiskan kain hitam ke kertas hitam. Sudah habis ditepuk-tepuk dengan daun, nanti didapati di atas kertas itu serbuk kaca, dawai, ada setengahnya paku pun ada. Lalu kaedah ni tuan-tuan, kaedah pawang Jawa ni dipelajari oleh ustaz-ustaz. Ditukar jampi serapah Jawa dengan ayat-ayat Quran. Tapi apa yang berlaku masih sama. Ini jadi kita ditipu oleh syaitan dan kita tertipu dengan sangkaan kita bahawa kaedah itu sudah merupakan kaedah Islam. Begitu juga dalam ilmu mempertahankan diri, seni bela diri, ilmu kebal, menggunakan ayat-ayat Quran yang dulunya jampi serapah. Ini banyak berlaku. Kalau di Johor terkenal dengan amalan ayat 4 Panglima Saleh. Ayat 4 Panglima Saleh ini adalah hasil daripada mengislamkan kaedah amalan yang bukan Islam. Ayat Qurannya itu betul ayat Quran, tapi apa yang sebelumnya diamalkan, kaedah itu diamalkan oleh bukan Islam, tetap menjadi amalan kafir yang salah, yang membawa kepada dosa besar. Ramai orang-orang yang belajar ayat 4 Panglima Saleh ini tuan-tuan menghadapi banyak masalah. Masalah kesihatan, masalah keluarga, macam-macam. Setengahnya berlaku di kampung kita. Masa baru-baru saya duduk di Sikundang ni, tahun 80-an. Ada seorang engineer duduk di sini. Dia kenal saya. Pada masa itu mesin ini tak ada lagi kan, surau ya. Dia jumpa saya, dia kata adik ipar dia umur 20 tahun, dia tak boleh nampak ayah. Nampak ayah je nak ambil
ambil pisau ke ambil parang nak bunuh ayah. Lalu dipisahkanlah si ayah ni daripada anak. Rumah orang ni di Felda Kedangsa. Jadi engineer ni bawa lah pak motor dia ke duduk di situ. Akhirnya dia bertemu saya tanya dia pasal saya dah biasa. Saya kata, pakcik ini masa 13 Mei ada belajar tak ayat 4 Panglima saya? Ada. Pedangnya pun ada kat rumah, selendang merah pun ada. Jadi saya cakaplah menantu dia, kenalan saya, awak ambil ini semua bakar. Bila dibakar, tuan-tuan ni elok katnya, budak ni tak ada apa-apa. Dan ini satu daripada beratus-ratus cerita mereka yang belajar ayat 4 Panglima Saleh. Kalau orang Johor, memanglah Panglima Saleh itu digelarkan dengan gelaran Kiai Saleh. Kalau dah sebut Kiai, apa lagi lah orang percaya. Sedangkan Panglima Saleh ini kita boleh baca riwayat hidupnya dalam sebuah buku yang bertajuk, tak salah saya, 40 ulama Johor yang terkenal. Dalamnya itu ada riwayat hidup Panglima Saleh. Daripada kecil sampailah dia meninggal dunia, menunjukkan beliau bukan seorang yang belajar agama, bukan seorang yang baik, tapi memang jahat sejak kecil. Sampailah beliau berkahwin, ya. Cuma jasanya kerana perang saudara di Batu Pahat, perang kaum antara Melayu dengan Cina tahun 46 itu saja. Kerana dia berani, dia ke depan dapat membantu kaum Melayu menghadapi serangan orang-orang Cina di Batu Pahat. Kerana itulah maka beliau dibawa oleh masyarakat Batu Pahat menghadap Sultan. Sultan puji, Sultan bagi hadiah, dan Sultan angkat dia menjadi seorang penghulu. Tapi bila beliau naik haji, balik haji itu beliau meninggal. Umurnya masih muda, dalam 41 tahun ketika meninggal. Jadi kita simpulkan, apa-apa amalan yang bukan Islam kita Islamkan dengan menukarkan sebahagian daripada apa-apa yang melibatkan amalan tersebut, tidak akan jadi amalan Islam. Inilah yang disebut sebagai apa dalam hadis Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru amalan satu puak, satu kaum, maka dia daripada puak itu. Jadi dia amalan pawang, jadi dia jadi pawang lah. Sebab itu Rasulullah sangat larang bertemu dan mempercayai cakap-cakap pawang. Man ata urafan au munajiman au kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi pawang atau bomoh lalu percaya terhadap cakap-cakapnya, sesungguhnya dia telah ingkar terhadap kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu cerita, Nabi dengan beberapa orang sahabat lalu di sebuah perigi. Perigi itu zaman dulu digunakan oleh bangsa Samud. Bangsa Samud ini bangsa yang jahat. Digunakan oleh bangsa Samud untuk makan minum. Jadi sahabat ini bila sampai ke perigi itu ambil air, minum. Sebahagiannya digunakan untuk menguli gandum untuk buat roti. Roti dah siap. Nabi pun datang. Bila Nabi datang,
roti yang kamu buat ni bagikan, kamu jangan makan, bagi makan pada unta. Karena Nabi tahu air yang digunakan untuk menguli gandum tadi ialah air daripada perigi yang digunakan oleh bangsa Samud. Kalau air yang digunakan oleh bangsa Samud tak boleh diguna, Nabi larang. Makanan yang dah siap itu patut makan pun tak boleh makan, tapi Nabi suruh bagi makan unta. Apatah lagi ini amalan, amalan pawang. Pawang ini memang orang yang bersekongkol dengan syaitan. Tentulah tidak boleh. Jadi setakat inilah untuk pagi ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna bi abaina wa lidhil huquq fil wajibin alaina wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.